Objektif penting bagi implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Yang pertama, kategori pendatang asing. Yang kedua, keperluan pemindahan teknologi. Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai penggaji warga asing tertinggi di dunia. Pekerja asing di Malaysia datang dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India, China, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan negara di benua Afrika. Mereka bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti pembinaan, pekerja kilang dan pembantu rumah, pertanian dan sebagainya. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang dengan pendatang Indonesia sahaja berjumlah 1.2 juta orang, diikuti Nepal seramai 200,000 orang. Seterusnya, kita masuk kepada dua kategori pendatang asing. Yang pertama, pekerja yang datang secara sah. Yang kedua, pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Pekerja yang datang secara sah. Pekerja yang datang secara sah adalah pekerja yang diberi dokumen perjalanan yang sah, bebas dari sebarang penyakit, majikan bertanggungjawab memberi makanan, ubatan dan tempat tinggal, diberikan permit pekerjaan dan disertakan tempoh pekerjaan di negara ini, dan akhir sekali adalah proses memenuhi segala kelayakan sebagai pekerja. Pendatang asing tanpa izin parti. Yang pertama, tidak diberikan permit dan dokumen yang sah. Yang kedua, mudah terpengaruh dari segi rasuah. Yang ketiga, mempunyai risiko penyakit berjangkit yang tinggi. Kesan pendatang asing terbahagi kepada dua, iaitu baik dan buruk. Yang baik, mengisi kekosongan sektor-sektor. Yang kedua, merangsang kegiatan ekonomi negara. Dan yang ketiga, proses pembangunan ekonomi Malaysia semakin berkesan. Kesan pendatang asing yang buruk pula ialah pembawakan penyakit berjangkit seperti demam. Yang kedua, kadar jenayah di negara semakin meningkat seperti rompakan dan ragut. Yang ketiga, tiada peluang pekerjaan bagi lepasan graduan yang mengambil bahagian buruh binaan. Dan yang keempat, tingkah laku dan kegiatan negatif seperti pergaduhan yang mengakibatkan kematian. Seterusnya, kita masuk kepada kaedah atasi masalah sosial pekerja asing. Yang pertama, bagi kerajaan sebagai agensi pembentuk, pengawal dan pelaksana, dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Bagi pihak swasta pula, bertanggungjawab memastikan pekerja mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan dan peladangan mempunyai permit kerja yang sah dan mengutamakan pekerja tempatan. Bagi orang ramai pula, boleh menyalurkan maklumat dan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa untuk melicinkan operasi pembasmian dari semasa ke semasa. Definisi pemindahan teknologi. Maksudnya adalah usaha untuk mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Seterusnya, kita masuk kepada faktor pemindahan teknologi. Antara faktor-faktornya adalah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka. Kedua, bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasi dengan lebih cekap menjadi barang siap. Seterusnya, menggalakkan pertukaran wang asing dengan mengeksportnya. Yang ketiga, jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Yang keempat, mempercepatkan pembangunan industri. Yang kelima, pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Dan akhir sekali, teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data-data.